2015 lagi. Dan bagi pihak syarikat yang terbabit, mereka telah melaksanakan apa yang patut mereka laksanakan, menyelesaikan perkara bangkit. Antaranya isu bangkit tentang kos pengambilan pekerja, yang dulunya dikatakan bahawa kos itu akhirnya mesti dibayar balik oleh para pekerja, dan syarikat telah membayar balik apa yang patut dimiliki oleh para pekerja dengan jumlah besar, melibatkan kos 100 juta lebih tidak silap saya. Artinya cerita lama dan mereka dah selesaikan. Tapi oleh kerana ia masih lagi dibawa dan maka ia belum berakhir lagi lah. Itu satu isu lama. Yang kedua, cuba kita lihat dasar baru kita. Dasar baru kerajaan Malaysia ialah sempena COVID, tiada pengambilan baru untuk warga asing bekerja, sama ada sektor getah atau sektor sawit. Berarti kalau itu yang kita ambil sekarang, berarti isu bangkit melibatkan pekerja asing yang dikaitkan dengan forced labour dan sebagainya tidak akan berlaku, tidak akan wujud. Masa yang sama juga saya dipahamkan syarikat terbabit Top Glove, mereka telah ambil dasar dan boleh kata-kata syarikat-syarikat di bidang sarutan getah termasuk juga di sektor sawit, mereka ambil kaedah bahawa zero recruitment. Artinya tidak ada sebarang kos ditanggung oleh pekerja untuk menjadi pekerja di sebuah syarikat. Tak ada, semua ditanggung oleh syarikat. Jadi perkara bangkit itu selesai. Itu dua. Yang ketiga, kita pula di peringkat Malaysia, kerajaan baru Perikatan Nasional, kita juga ambil dasar menggalakkan warga tempatan. Dan itu selalu kita sebut kepada sektor sarutan getah, untuk mengambil pekerja tempatan menggantikan warga asing. Maka automatik isu bangkit berkaitan warga asing tidak akan timbul lagi, forced labour dan sebagainya. Jadi kalau di peringkat kita di bawah kementerian dimensi MRC, Malaysian Rubber Council, satu agensi yang menjaga perkara berkaitan dengan hiliran getah, antara sarutan getah, kita buat satu promo. Dana kita keluarkan lebih kurang 6 juta. Kita berikan dana untuk kita panggil subsidi upah, untuk mengambil seorang pekerja tempatan. Maka syarikat kita akan membayar kepada syarikat kita kata subsidi upah. Untuk setiap pekerja kita bayar RM300 sebagai tambahan selama 6 bulan. Itu kita bagi. Jadi maknanya cara kita menggalakkan syarikat ini mengambil pekerja tempatan bukan hanya untuk sarutan getah lah. Apa sahaja produk hiliran getah yang mengambil pekerja asing, kita mahu mereka gantikan dengan pekerja tempatan. Dan kita yakin dalam keadaan PKP sekarang, isu COVID, ramai rakyat tempatan yang mau bekerja. Maka inisiatif kita keluarkan dengan dana bukan 6 juta, 36 juta kita sediakan dana untuk menggantikan warga asing dengan warga tempatan. Jadi saya rasa itu nanti cara kita bergerak ke hadapan untuk pastikan bahawa sektor sarutan getah perubatan ini kekal berada di pasaran dunia dan mendapat permintaan seluruh dunia. Itu dia penjelasan daripada YB Datuk berkenaan dengan isu buruh paksa sektor sarung tangan getah. Maksudnya ini merupakan isu lama yang dibangkitkan, sedangkan dengan dasar baru yang dibawa oleh kerajaan Perikatan Nasional telah pun menyelesaikan masalah tersebut. Itu untuk isu buruh paksa sektor sarung tangan, Datuk. Jadi kalau untuk sektor industri sawit, mungkin Datuk boleh kongsikan status sekarang. Isu sama juga, isu melibatkan forced labour juga, dan isu lama juga. Contohnya yang dibangkitkan dalam 2-3 hari ini adalah berkaitan dengan FGV. Dan isu FGV isu lama juga, bermula tahun 2015. Dan syarikat telah mengemukakan argumen mereka, apa yang telah mereka laksanakan. Dan untuk makluman, di peringkat kerajaan kita telah melaksanakan satu kajian, kajian situasi buruh dalam sektor perdagangan yang kita dah buat dari tahun 2019 lagi. Bila bangkit isu 2015, kita mula buat satu kajian. Kemudian diperbaharui lagi kajian itu menurut kaedah yang dikenaki oleh ILO, International Labour Organization, dan telah tersiapkan. 2018 kita mula dan sekarang telah siap, dan saya telah bawa ke kabinet pada bulan Mei yang lalu. Ke kabinet tujuannya untuk kita publishkan kajian kita untuk kita hantar kepada ILO dan satu kita hantar kepada US DOL, Department of Labour untuk Amerika Syarikat,
untuk menyatakan bahawa menurut kajian kita memang berlaku isu-isu melibatkan buruh, tetapi pada kadar yang sangat kecil, 0.8%. 0.8%, sangat kecil. 0.8%, dan kebanyakannya melibatkan isu-isu di sebelah Sabah dan juga Sarawak, utamanya yang melibatkan kawasan sempadan. Itu kajian kita. Bagi pihak kerajaan menegaskan bahawa kita menjaga kebajikan siapa saya bekerja, termasuk warga asing tadi. Maka bila kita menegaskan itu kaedah kita, tinggal lagi enforcement di peringkat bawahan. Maka surat peringatan, surat amaran kita berikan kepada syarikat-syarikat yang terlibat. Dan kita pula ada satu konsep akreditasi yang dipanggil MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil, yang akan wajibkan kepada semua pemain player di bidang sawit ini bermula 1 Januari 2021. MSPO menetapkan bahawa tak boleh berlaku sebarang perkara yang dipanggil sebagai forced labour. Artinya kita telah bergerak ke arah itu menggunakan akreditasi ini. Kalau ada syarikat yang terlibat, maka automatik dia akan gagal dalam mendapatkan sijil MSPO. Maknanya kita bergerak ke hadapan. Dan untuk makluman juga, oleh kerana kita pakai dasar baru kita, tidak ada pengambilan baru untuk pekerja warga asing, termasuklah di sektor peladangan, maka isu yang dibangkitkan tadi automatik dia akan boleh kita tangani. Isu-isu dasar. Jadi bagi pihak kerajaan Malaysia, kita secara konsisten menegaskan bahawa forced labour tidak patut berlaku, dan ia memang berlaku dengan kadar yang kecil, 0.8%. Maka dengan dasar baru kerajaan melibatkan pengambilan warga asing dan juga dasar-dasar yang lain melibatkan akreditasi dan sebagainya, kita menyatakan bahawa Malaysia memberi komitmen besar tidak berlaku forced labour untuk jangka masa panjang akan datang. Itu komitmen kita. Itu dia antara pesanan daripada Datuk YB Datuk kan kepada masyarakat Malaysia, agar supaya mereka tenang, supaya tak terkeliru dengan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Buruh Amerika Syarikat tentang Malaysia. Jadi Datuk, mungkin ada kata-kata akhir kepada penonton Assalamualaikum yang sedang menyaksikan kita sekarang ni. Pertama, kita berhadapan pelbagai kempen. Eropah kempen untuk nak timur sawit kita, Amerika Syarikat berkempen isu forced labour. Kita menyatakan begini, di samping kita menegaskan apa dia dasar kerajaan dalam perkara ini, masa yang sama kita juga tidak berhenti setakat berpada dengan market yang sedia ada, market Europe, market Amerika. Kita pergi pada market-market yang baru lagi, yang mereka memang memerlukan sawit kita. Kerana saya gunakan tagline saya ialah sawit anugerah Tuhan. Betul. Antara yang kita fokus ialah sebelah Afrika. Kerana Afrika ini besar saiz dia, besar seperti mana China besar, India. Saya yakin, dan hari ini pun banyak syarikat yang dah mula beribu kontainer dihantar ke sebelah Afrika ini. Berarti kita sedang mula berkembang. Maka kalau tengok pada market ni, sebenarnya minyak kita tak cukup supply tak cukup. Demand sangat tinggi, dan kita pun bersifat premium minyak kita. Maka dalam saat kita di pentas Assalamualaikum hari ini, jadi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Okey, kita kembali lagi dalam Assalam Biz. Kali ini kita bersama dengan produk PA Queen yang telah pun viral ketika ini. Nak tahu apakah produk ini? Biasanya kita bersama dengan stokis, dengan ejen. Hari ini kita bersama dengan pengasasnya. Jadi saya nak perkenalkan, inilah dia di sebelah tabir pengasas untuk PA Queen adalah Abang PA. Akhirnya kita berjumpa. Selamat datang dari Kelantan. Terima kasih. Okey, Abang PA bawa stokis hari ni, okey, iaitu Myra Mat Abdullah, Master Stokis Kelang Utara. Selamat datang.